Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kelas 4D kumpulan 6 membentangkan sebuah tajuk iaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Kami terdiri daripada 3 ahli kumpulan. Yang pertama, saya sendiri, Muhammad Hakimi bin Jafli, memegang nombor metrik DI21/436, dan 2 orang ahli kumpulan saya iaitu Muhammad Harid dan Muhammad Hazri. Pertama sekali kita masuk kepada pengenalan. Imam Hanbali merupakan salah seorang daripada pengarang mazhab. Imam Hanbali banyak melalui pelbagai kejadian dan rintangan bagi menyebarkan dakwahnya. Walau bagaimanapun, akhirnya mazhab beliau menjadi salah satu mazhab yang terkenal dan menjadi rujukan para ulama yang lain. Seterusnya kita masuk kepada biodata Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau adalah imam terakhir di kalangan imam 4 mazhab yang utama. Imam Ahmad mempunyai perwatakan yang zuhud, budi pekerti yang mulia, kepintaran yang luar biasa dan juga mempunyai memori hafalan yang kuat. Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdillah bin Ibnu Hayyan bin Abdillah bin Anas bin Auf bin Khosid bin Mukhazin bin Syaiban bin Zal bin Sa'labah bin Khaba bin Sa'ab bin Ali bin Bak bin Wa'il bin Khosid bin Ham bin Aqsa bin Du'man bin Jadilah bin Asad bin Rabi'ah. Beliau dilahirkan di Baghdad, Iraq pada bulan Rabiul Awal 164 Hijrah bersamaan 780 Masihi pada zaman pemerintahan Abbasiyah yang dipimpin oleh Khalifah Al-Mahdi. Ayahnya bernama Muhammad Al-Saibani meninggal dunia sebelum Imam Ahmad dilahirkan. Oleh itu, sebutan Hanbal bukanlah berasal daripada ayahnya, tetapi diambil daripada nama datuk beliau, kerana nama Ahmad sendiri terlalu banyak. Jadi sejak dari kecil beliau digelar dengan nama Ahmad bin Hanbal. Beliau merupakan seorang ahli sunnah terbesar dan pengasas mazhab Hanbali. Beliau seorang yang miskin dan bekerja sebagai penjual kain. Beliau berpindah ke Iraq dan menuntut ilmu dengan meluas di Baghdad. Beliau wafat pada tahun 240 Hijrah bersamaan tahun 855 Masihi. Seterusnya, murid-murid Imam Ahmad bin Hanbal. Antara nama besar murid-murid beliau adalah Imam Bukhari, iaitu pengarang kumpulan tradisi yang dikumpulkan dalam Sahih Bukhari, yang dianggap oleh ahli sunnah wal jamaah sebagai hadis sahih daripada Nabi Muhammad SAW. Seterusnya, Imam Muslim. Ialah pengarang Muslim bagi kumpulan hadis kedua penting dalam Islam Sunni, iaitu Sahih Muslim. Dia juga dikenali secara ringkasnya sebagai Al-Muslim. Selain daripada itu, murid-murid beliau adalah Imam Abu Daud, Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, Imam Abu Bakar Al-Asram, Imam Ibnu Abi Ad-Dunya. Seterusnya, guru-guru Imam Ahmad bin Hanbal. Guru pertama yang bertanggungjawab membentuk pandangan Imam Ahmad ialah Husain bin Basir bin Abi Hazim. Ia merupakan guru pertama beliau dalam bidang hadis. Untuk mendalami ilmu
istinbat hukum dan mengasah pemikiran fiqh beliau, beliau turut berguru dengan Imam Syafi'i. Imam Ahmad sangat mengagumi kepetaan dan kepintaran Imam Syafi'i dalam berhujah dan mengeluarkan fatwa. Selain itu, beliau turut berguru dengan tidak kurang dari 100 orang ulama besar, baik di Baghdad ataupun kota lain. Antaranya Khadi Abu Yusuf, Sufyan bin Uwainah, Waqi bin Jarrah, Basar bin Al-Mufdal. Seterusnya adalah sifat peribadi Imam Ahmad bin Hanbal. Yang pertama, beliau sangat mementingkan soal kebersihan dalam kehidupan seharian. Yang kedua, beliau sangat menggemari warna putih. Yang ketiga, beliau merupakan seorang yang pendiam. Yang kelima, beliau merupakan orang yang suka berfikir dan tegas menentang kemungkaran. Yang kelima, beliau tidak sombong dan bongkak. Yang keenam, beliau selalu memberi bantuan kepada orang lain. Yang ketujuh, beliau tidak mengejar kemewahan, malah beliau lebih mengejar ilmu. Yang ke-8, beliau merupakan seorang yang berani dan tidak takut kepada celaan atau dibenci orang. Yang ke-9, beliau merupakan seorang yang bertakwa dan baik hati. Dan yang terakhir, beliau banyak melakukan kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Harits bin Abdul Rahim. Nomor matriks DI 21437. Seterusnya saya akan membentangkan minat Imam Ahmad bin Hanbal. Sebelum saya akan merungkaikan serba sedikit, kita perlu tahu apa itu minat. Minat ni adalah sesuatu perbuatan yang kita rasa suka. Bila kita lakukan sesuatu perbuatan tu, kita rasa suka. Sejak kecil lagi, Imam Ahmad bin Hanbal mempunyai minat terhadap ilmu dan rajin belajar. Yang di mana Imam Ahmad bin Hanbal ni, beliau sangat gemar membawa alatan tulis dan kertas untuk menulis ilmu yang dia pelajari. Yang kedua adalah beliau mengembara ke beberapa buah negeri untuk menambah ilmu pengetahuan. Contohnya ilmu hadis. Di sini beliau sanggup pergi ke negeri yang jauh daripada kediaman beliau untuk mendapatkan 1-2 hadis termasuk perawinya, iaitu beliau menulis hadis yang dikarang oleh ahli-ahli hadis, iaitu gurunya. Yang ketiga adalah Imam Ahmad bin Hanbal menghafaz Al-Quran dan mempelajari bahasa Arab. Sejak kecil lagi, Imam Ahmad bin Hanbal ni beliau menghafaz Al-Quran, dan pada usianya 16 tahun beliau telah menjadi penghafaz hadis yang terkenal. Seterusnya di sini saya akan membentangkan tentang pendidikan Imam Ahmad bin Hanbal. Yang pertama, Imam Ahmad bin Hanbal telah mempelajari ilmu fiqh, nasikh dan mansukh untuk menjadi panduan dalam pandangan beliau. Yang kedua adalah mempelajari ilmu hadis, yang di mana ilmu hadis ni telah menjadi tumpuan yang mendalam kepada beliau untuk menghasilkan kajian yang bermutu dan memberi kesan yang baik kepada anak muridnya maupun pengikutnya. Dan juga ilmu hadis ni sangat penting sebagai penggunaan dan rujukan dalam memberi pandangan fiqh beliau. Disebabkan ilmu hadis ini jugalah beliau telah mengembara ke Basrah, Yaman, Mekah, Hijaz untuk mendapatkan 1-2 hadis dalam mempelajarinya. Yang ketiga adalah berguru dengan banyak ulama, termasuklah Imam Asy-Syafi'i ini merupakan guru kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Yang keempat adalah belajar Al-Quran. Sejak kecil lagi Imam Ahmad bin Hanbal telah menghafaz dan membaca Al-Quran. Sebagai tambahan pula,
Waktu Imam Ahmad bin Hanbal berusia 16 tahun, beliau telah menjadi penghafaz hadis yang terkenal. Seterusnya karya kitab Imam Ahmad bin Hanbal. Yang pertama, kitab Al-Irjah. Yang kedua, kitab Al-Asma wal Qunah. Yang ketiga, kitab At-Tariq. Yang keempat, kitab Al-Imam. Yang kelima, kitab At-Tafsir. Dan yang terakhir, kitab Al-Imamah. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang kelebihan pemikiran Imam Ahmad bin Hanbal. Yang pertama adalah fatwa-fatwa para sahabat, yang dimana fatwa-fatwa para sahabat ni sangat penting selepas Al-Quran, As-Sunnah dan kemudian Qiyas. Yang ketiga adalah pemikiran Ahli Sunnah wal Jamaah yang menjadi benteng kepada diri beliau supaya tidak terpengaruh dengan fahaman maupun pendapat Mu'tazilah, kerana fahaman dan pendapat Ahli Sunnah wal Jamaah sangat bertentangan dan menolak pendapat dan fahaman Mu'tazilah. Yang ketiga adalah mengutamakan Al-Quran dan As-Sunnah, yang di mana Al-Quran dan As-Sunnah ini telah menjadi keutamaan beliau dalam penetapan. Seterusnya di sini saya akan membentangkan tentang penyebaran dan negara yang mengamalkan mazhab Hambali. Yang pertama, Baghdad, iaitu kawasan kediaman beliau, iaitu tempat kelahiran Imam Ahmad bin Hanbal. Selepas dari itu, Mesir dan Iraq telah menjadi penyebaran beliau dan juga menjadi pengamal beberapa orang pengikutnya. Seterusnya, pesat oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, khususnya bidang muamalah. Selepas daripada itu, kesungguhan Muhammad Ibnu Abdul Wahhab, mazhab Hanbal menjadi mazhab penduduk Najd. Dan selepas dari itu, yang sekarang ikutan pemerintahan Saudi Arabia, dan pengikutnya adalah Jazirah Arab, Palestin, Syria dan Iraq. Sebelum itu, nama saya Muhammad Hazri, nombor kad metrik DI21516. Baiklah, seterusnya saya akan menyambung pembentangan berkaitan tentang penetapan hukum yang dibuat oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Yang pertama, kaedah yang beliau gunakan adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti yang kita sudah maklum, bahawasanya Al-Quran dan As-Sunnah ini merupakan sumber yang paling utama bila mana kita mau menetapkan sesuatu hukum dalam Islam. Yang kedua, beliau juga menggunakan fatwa para sahabat Nabi SAW, kerana pada ketika itu orang yang paling rapat dengan baginda adalah sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Dan bila mana mereka mendengarkan hadis ataupun dalil-dalil yang disampaikan melalui lisan Nabi SAW, maka para sahabat akan mencatatnya di pelapa tamar dan di daun-daun, dan ada juga yang menulisnya di batu-batu. Seterusnya juga adalah al-hadis mursal dan al-hadis dhaif. Seterusnya juga adalah al-hadis mursal dan al-hadis dhaif. Beliau juga menetapkan hukum melalui kaedah an-nusyush, ijma' dan al-qiyas. Yang mana qiyas ini kita sudah maklum bahawa ianya merupakan sumber yang keempat dalam menetapkan hukum dalam Islam. Seterusnya adalah ketokohan beliau dalam bidang hadis. Beliau dikurniakan Allah Subhanahu wa taala kecerdasan akal dan kuat ingatan, seperti mana yang sahabat kita sudah bentangkan sebentar tadi, yang mana beliau telah menghafaz Al-Quran sejak kecil lagi, ketika beliau berusia 15 tahun, dan beliau juga telah meneruskan pelajarannya dalam ilmu hadis. Beliau juga memberi tumpuan, beliau sangat tertumpu kepada pengajian tentang hadis, yang mana beliau ini gigih dalam menyelidik sumber dan kebenaran hadis dengan mengembara ke Kufah, ke Yaman, ke Basrah, ke Mekah dan ke Madinah, dan banyak lagi lah negara-negara yang beliau telah pergi untuk menuntut ilmu.
Beliau juga pergi ke Yaman kali pertama untuk mendengar 2 hadis daripada Ibrahim bin Aqil dan sekali mendengar daripada perawi hadis lain. Seterusnya, ujian yang dihadapi oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal telah menolak pendapat Mu'tazilah yang mengatakan bahawa Al-Quran adalah kalam Allah yang bersifat baharu. Perkara ini telah membangkitkan kemarahan Khalifah Abbasiyah pada ketika itu, iaitu Al-Ma'mun. Baginda juga telah mengikut cadangan seorang ulama, iaitu Ahmad bin Abi Daud, supaya Imam Ahmad bin Hanbal ini dipenjara dan dipukul dengan cemeti hingga berdarah seluruh tubuh badannya. Dan walau bagaimanapun beliau diseksa, beliau didera dan dipenjara dengan teruk, dipukul dengan begitu teruk, Imam Ahmad tetap mempertahankan pendapatnya dan tidak mudah terpengaruh dengan pendapat Mu'tazilah. Baginya pendapat ini tidak sesuai dengan pemikiran pengikut Ahli Sunnah wal Jamaah. Setelah lama dipenjarakan, barulah Imam Ahmad bin Hanbal dibebaskan, iaitu pada masa pemerintahan Khalifah Al-Mutawakkil. Seterusnya adalah sumbangan Imam Ahmad bin Hanbal dalam ilmu fiqh. Yang pertama, beliau merupakan pengasas kepada mazhab Hanbali. Yang kita sudah maklum, mazhab ini telah tersebar di seluruh dunia dan telah diamalkan oleh beberapa buah negara. Yang kedua, beliau telah menghasilkan satu kitab yang begitu agung, yakni kitab Al-Musnad yang mengandungi 40,000 hadis. Ini merupakan karya beliau yang sangat agung, sebaik-baik kitab yang pernah beliau karang dan sebaik-baik penelitian hadis. Dalam kitab ini juga beliau tidak memasukkan dalam kitabnya yang diperlukan sebagai hujjah. Seterusnya, karya yang beliau telah hasilkan juga adalah seperti kitab tafsir Al-Quran, kitab Nasih wal Mansuh, kitab Al-Imamah, kitab Al-Masail dan kitab-kitab yang banyak, dan kitab-kitab yang lain. Fatwa beliau kebanyakannya berbentuk hadis, tidak seperti fatwa ulama fiqh yang lain. Seterusnya, kesimpulan daripada kisah Imam Ahmad bin Hanbal ini, yang pertama, beliau mempunyai sifat peribadi yang boleh dijadikan sebagai ikutan sepanjang zaman, dan boleh dijadikan sebagai contoh teladan yang baik dalam kehidupan kita. Ada di antara penulisan beliau yang menjadi ikutan kepada ulama terkini. Beliau mendengar pendapat daripada ulama yang lain seperti gurunya, yakni Imam Syafi'i. Beliau juga menulis ataupun beliau juga mengambil Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama dalam menetapkan sesuatu hukum. Beliau merupakan tokoh ilmuwan Islam yang banyak menabur jasa khususnya kepada umat Islam. Sekian, itu sahaja yang dapat kami kongsikan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.